sekarang ini kita nak bercakap tentang Balai Seni Visual Negara, Balai Seni Negara dan pertandingan bakat muda sezaman. Kita bersama dengan dua tetamu pagi ini, Puan Faridah Hanum Abdul Wahab, Pengarah Unit Komunikasi Korporat Balai Seni Visual Negara, dan juga Encik Syarul Nizam, Kurator Bahagian Pameran Balai Seni Visual. Ya, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Pameran apa yang terbaru yang akan diadakan nanti? Yang akan datang? Baiklah, terima kasih banyak kerana menjemput Balai Seni Visual Negara. Tahun 2017 adalah tahun yang sangat mencabar kerana tahun ini merupakan tahun yang boleh kita kata self-sustain, di mana cabarannya lebih kepada bagaimana kita hendak meningkatkan pengunjung dalam konteks win-win situation. Jadi salah satu tarikan utama Balai Seni Visual Negara, selain daripada creative space kita, juga yang paling penting ialah bakat muda sezaman. Ya, bakat muda sezaman, apakah itu bakat muda sezaman? Dia adalah satu branding yang dicipta oleh Balai Seni Visual, dan kita dengar sendiri daripada kurator yang mengusahakannya, iaitu Cik Syarul. Ya. Okay, terima kasih. Balai Seni Visual Negara mengadakan pertandingan bakat muda sezaman setiap 2 tahun. Dan pameran ini, pertandingan ini telah dimulakan dari tahun 1974 dan merupakan memang pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh semua pelukis-pelukis muda dan pelukis-pelukis yang baru graduate daripada IPT. So melalui pameran ini, kita Balai Seni Visual Negara mempromosikan pelukis-pelukis ini dan membuka dia punya cabaran platform dia untuk menjadi seorang pelukis negara yang lebih masyhur lah. Dan pertandingan ini kita jalankan memang untuk dibuka kepada semua pelajar berumur tidak melebihi 40 tahun, dan karya-karya mereka akan dipamerkan berbagai bentuk. Ada instalasi, ada pameran, ada painting, dan pameran ini memang menjadi banyak follower setiap tahun, dan menjadi tumpuan pada semua FPT lah untuk melihatnya. Sekarang tarikhnya sudah ditutup sebab dah tahap penjurian sekarang. Jumlah penyertaan kalau disebutkan Puan tadi mencabar. Saya pun nak tahu macam mana beberapa tahun kebelakangan ini mungkin penganjurannya dari segi sambutannya. Penganjuran dia pada tahun 90-an dulu memang sehingga 200 penyertaan, mencabarlah, memang ramai. Tapi untuk beberapa ketika dan untuk 2 atau 4 tahun ini, penyertaan semakin kurang. Mungkin adanya beberapa pertandingan luar yang juga berlaku di Malaysia sekitar ini yang menawarkan hadiah-hadiah lebih menarik, dan masa yang diperuntukkan ketika menghantarnya adalah sama kadang dengan Balai Seni Visual, dan 2-3 galeri jaga menawarkan pertandingan ini pada tarikh sama. Mereka pelukis ini mencari satu tarikh sesuai untuk menghantar. Mungkin di Balai Seni dan beberapa tu karya-karyanya tidak semualah. So untuk tahun ni, untuk bakat muda, daripada 68 final yang penyertaan, kita mendapat dalam 35 yang terbaiklah untuk di dalam penjurian kedua pada Februari ini. Apa yang diambil kira dalam penjurian ini sebenarnya? Kriteria macam mana? Dalam kriteria yang kita lihat ni, satu, pelukis mesti menampilkan karya-karya yang original, dan juga kita melihat bagaimana satu karya tu mampu bersaing, tidak seperti karya-karya painting, lukisan biasa, tapi dia melampaui idea untuk ke lebih contemporary dan lebih kepada mencabar melihat audiens yang melihatnya. So pelukis-pelukis ini digalakkan macam yang pernah berpameran di luar negara, pernah pergi ke Singapura, melihat challenge di situ. So kita melihat di Balai Seni Visual Negara sebagai institusi seni, kita membantu mereka dalam membuat promosi dan market bagaimana artis itu boleh berdiri sendiri dan karya mereka merupakan karya yang istimewa. Okey, secara makronya Puan, apa yang ingin
dicapai, apa sasaran Balai Seni Visual sendiri menerusi program seperti ini untuk industri itu, untuk cabang seni itu? Baiklah. Kalau kita tahu penubuhan Balai Seni Visual Negara seawal selepas merdeka yang ditubuhkan sendiri oleh Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman Al-Haj. Objektif utamanya adalah untuk melihat bagaimana seni visual merupakan satu platform kita mencintai negara. Okey, dan itu tidak pernah berubah sehingga kini. Tapi dalam konteks sekarang ataupun konteks semasa, kita melihat bagaimana masyarakat ataupun golongan muda dilihat sebagai satu tumpuan golongan yang perlu diperkenalkan bagaimana seni menjadi asas ataupun cara mereka berkomunikasi dan meluahkan idea-idea bernas melalui seni visual. Jadi bakat muda sezaman merupakan satu cara untuk kita mengenengahkan bakat dan komentar-komentar sosial semasa di dalam negara dan di luar negara dengan konteks yang betul, ya, dengan cara yang betul. Satu. Yang kedua, kita ada ruang creative space ataupun ruang kreatif di mana kita ingin memberi satu cara lain melihat seni sebagai bagaimana penghasilan seni boleh dilihat untuk menjana pendapatan. Sebab kalau kita faham sekian ramai graduan-graduan seni yang dihasilkan oleh institusi IPTS Fakulti Seni di seluruh negara, mereka menghadapi cabaran untuk survival dalam konteks untuk menjana pendapatan. Okey? Jadi apakah peranan kita Balai Seni untuk membantu mereka? Jadi kita adakan satu platform iaitu ruang seni kreatif di mana mereka diberi kita membantu mereka pertama untuk menghasilkan karya, mempamerkan karya, menjual karya, membina kolektor dan seterusnya memastikan mereka dapat sustain ataupun kekal di dalam pasaran. Kerana jika karya yang dihasilkan itu tidak dapat dinilai dan seterusnya menjana ekonomi, the continuity ataupun kesinambungan kepada penghasilan seni itu tidak akan dilihat sebagai satu sumbangan kepada negara. Jadi konteks peranan Balai Seni Visual negara dulu seawal dia ditubuhkan dan sekarang tidak pernah berubah. Untuk menarik pengunjung, mungkin Balai Seni Visual turun ke padang, tidak lagi lebih pasif menanti pengunjung untuk datang ke balai. Bagaimana, ada program ke arah itu? Reach out lah. Boleh saya katakan kita tidak pernah berhenti keluar daripada ruang di mana kami berada sekarang. Sentiasa 365 hari setahun itu ada saja program-program yang kita langsung, bukan kata di dalam Kuala Lumpur ataupun di negeri-negeri di ibu negeri yang lain, tetapi kita merantau jauh ke pelosok kampung, sekolah-sekolah perkampungan orang asli, cari bakat-bakat baru. Itu yang penting. Kerana bakat seni yang sebenar adalah yang kita tak nampak. Dan itulah peranan kita untuk mencongkil dan memastikan mereka ni diberi peluang yang sama dengan anak-anak kita yang berada di bandar. Okey, baik Cik Syarul. Bila tarikh akhirnya ni, maksudnya yang akan berakhir, yang kita dapat tahu keputusannya lah, dan apa ganjarannya untuk mereka ni? Okey, Bakat Muda Zaman ni akan dipamerkan dan penjurian kedua pada awal Februari ini. Dan hadiah yang bakal dimenangi besar juga, dalam 25,000 untuk anugerah utama dan
anugerah juri dalam 5,000 untuk 5 peserta. So untuk anugerah ni kita akan jalankan pada Februari lah dan pelukis-pelukis akan membuat pemasangan karya di galeri, dan audiens sendiri boleh melihat cara bagaimana pelukis menguruskan karya mereka. Di samping itu boleh interview pelukis lah, untuk bagaimana cara mereka memasang, kenapa teknikal dia begini. Sebab kita di Balai Seni Lukis Negara dalam pertandingan ini kita memberi pendedahan kepada pelukis bagaimana mereka selain membuat karya, mempamerkan karya, bagaimana menyelesaikan masalah teknikal yang sedia ada, dan juga bagaimana berdepan dengan audiens ketika memberi penerangan. So bila keluar dalam platform bakat muda ni, mereka boleh survive untuk menjadi lebih berdikari dan lebih majulah. Karya yang menang itu nanti akan dipasarkan atau dikembalikan kepada pemilik? Kebanyakan karya ni akan pemiliknya adalah pelukis, dan macam Balai Seni Visual Negara dan beberapa lagi galeri akan boleh membeli karya mereka. Tapi untuk pemenang ni memang kita akan cari 2-3 pemenang untuk menjadi koleksi Balai Seni Negara. Okey, baik. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Balai Seni Visual Negara sendiri. Terima kasih banyak Untuk pertandingan ini dan untuk mencapai hasrat yang disasarkan sebenarnya dalam jangka masa panjang. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh lawati artgallery.gov.my ataupun facebook.com Balai Seni Visual Negara. Dua. Ada Balai Seni Visual Negara ataupun buat carian Balai Seni Visual Negara. Okey, di Facebook. Lokasinya tahu ya di mana? Lokasi dia siapa yang tak tahu? Kena bagi tahu sikit Puan, sharing kasnya. Kita tak nak relatekan dengan bangunan-bangunan yang lain. Sebab di jalan di stretch tu memang banyak bangunan-bangunan ikonik kat situ. Sebenarnya adalah cultural hub ya. Balai Seni Visual Negara terletak di Jalan Tun Abdul Razak. Itu saja. Balai Seni Visual Negara letak di Jalan Tun Razak. Jadi selepas lalu Jalan Tun Razak, pusing kiri, nampaklah Balai Seni Visual Negara. Selagi tak nampak, kena tengok dulu sampai nampak. Macam Hari tu. ini kita seni sikit lah. Ya, Boleh betul. gayakan kebaya, berkunjung ke Balai Seni Visual Negara. Dan selepas ini ada teater. Ada silat juga. Ada silat. Itulah dia. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Cahaya Syarul Alright. kerana bersama kami untuk pagi ini dan memberikan kita sikit pencerahan lah berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh Balai Seni Visual Negara. Selamat